Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang berbah di pokok cemara. Assalamualaikum pemula kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang sentiasa berpaksikan kepada keadilan. Semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya. Seterusnya rakan seperjuangan yang saya segani serta hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk bicara kosong, akan tetapi menyampaikan pidato kami yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang saya hormati, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama, tidak kira sama ada dari kaum atau status yang berbeza. Sehubungan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. 5 prinsip rukun negara. Hadirin sekalian, kita pastinya begitu sinonim dengan teks rukun negara, memandangkan kita sudah biasa mengungkapkannya hampir setiap minggu ketika sesi perhimpunan rasmi. Ianya bukanlah sekadar untuk ikrar semata-mata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justru bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Sidang Dewan sekalian, kerana itulah negara kita banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita ada Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas. Dan kita juga ada Kongsi Raya. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni bagi membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelas, prinsip rukun negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri mampan. Sidang Dewan yang budiman, hujah saya yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan kepada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat, menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada, tanya selera. Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri yang seni katanya memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan setiap minggu sekali bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negeri serta negara. Tidak dapat disangka lagi bahawa prinsip rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dapat membentuk jati diri yang berwibawa. Hujah saya yang ketiga,
keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaan yang sendiri dan undang-undang yang mantap serta tepat, mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan mempunyai jati diri yang cemerlang. Uniknya perlembagaan di Malaysia ialah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin. Perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan terselam dan masyarakat Malaysia akan lahirlah kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercampur antara kaum-kaum agar tidak berpecah. Ibarat kata pepatah, telur serangga pecah sebiji, pecah semua. Bukannya pecah sebiji, pecah sendiri. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipelihara dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perkembangan dunia. Kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melahirkan jati diri bertoleransi. Hadirin dan hadirat, tegak-tegakkan badan, rehat-rehatkan minda. Hujah saya yang keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah pelakon budi yang begitu tinggi dan haruslah diikuti. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan jati diri insan walaupun hidup dalam kemodenan, kerana moden sahaja tidak bererti jika budi pekerti mati. Kerana itulah kerajaan begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilaan seperti kempen budi bahasa dan hidup berjiran kepada rakyat tempatan agar menjadi pegangan dan amalan dalam kehidupan dan akhirnya terbentuklah jati diri mampan. Pandangan pelacur asing kepada buktinya, mereka menyatakan rakyat Malaysia begitu berbudi pekerti dan mesra. Kajian Penerbangan Malaysia tentang talikan pelancong ke negara kita menyatakan 65% adalah kerana rakyatnya yang bersopan santun dan berbudi bahasa. Penghayatan prinsip rukun negara ini adalah bukti bahawa jati diri rakyat negara ini dapat dibentuk dengan amalan rukun negara. Secara konklusifnya membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berjati diri, saling mengeratkan perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Negara turut mempunyai rakyat yang beridentiti, berkualiti serta dari pelbagai segi. Sebelum akhiri mauduk bicara, izinkan saya memberikan 4 rangkap pantun. Kalau ada sumur di padang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita menumpang mandi. Berjumpa lagi. Saat akhir kalam, Laksamana Bukit Baru, mohon permisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.